Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang dikasihi. Pada hari ini cikgu akan ajar Komsas tingkatan 1 iaitu syair pohon buluh. Okay, jadi kita dapat perhatikan gambar, iaitu gambar sini kita dapat lihat pokok buluh. Okay, jadi sini kita akan lihat maksud dulu. Okay, maksud bagi syair pohon buluh. Syair pohon buluh ni ada 4 rangkap. Okay, jadi yang perbezaan yang paling ketara antara syair dengan pantun ialah biasanya syair ini dilagukan. Jadi dilagukan. Jadi kalau kita dengar macam orang bersyair tu macam orang sedang bernyanyi. Okay, jadi kita akan lihat maksud bagi rangkap pertama. Okay, rangkap pertama syair pohon buluh membawa maksud pihak berkuasa menjalankan tugas untuk menjaga keamanan negara tanpa mengira status seseorang. Okay, status ni maksudnya kedudukan. Okay, itu bagi rangkap satu, maksud bagi rangkap satu. Okay, maksud rangkap dua pula. Rangkap dua membawa maksud hubungan persaudaraan yang kukuh akan mendatangkan kejayaan walaupun ada kalanya terdapat pelbagai rintangan. Okay, memang saya rasa kita tidak dapat nafikan, memang kita dalam kehidupan kita ni kita memang berhadapan dengan pelbagai rintangan. Okay, mungkin antara adik-beradik mungkin ada konflik juga. Okay, jadi memang hubungan persaudaraan ini memang ada pelbagai rintangan. Sama juga kita nak menjalinkan hubungan persaudaraan dengan orang lain. Okay, itu bagi rangkap 2. Okay, masuk rangkap 3. Rangkap 3 membawa maksud masyarakat yang hidup bersatu padu tanpa mengira perbezaan pangkat dan darjat dapat melahirkan masyarakat yang harmoni. Jadi sini kita kena di Malaysia rakyat terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Jadi memang pentinglah bagi kita untuk hidup bersatu padu tanpa mengira perbezaan pangkat, darjat ataupun kaum lah. Yang penting sini mungkin kita kena saling bertoleransi lah supaya kita dapat hidup dengan harmoni. Okay, masuk bagi rangkap 4. Rangkap 4 membawa maksud hubungan yang akrab ataupun yang rapat dapat memberi kekuatan kepada masyarakat untuk menangkis anasir jahat ataupun menangkis elemen-elemen ataupun unsur-unsur yang negatif. Okay, itu bagi maksud bagi 4 rangkap syair pohon buluh. Sekarang kita akan lihat tema dan persoalan. Tema ialah persoalan pokok ataupun idea utama dalam sebuah karya. Bagi syair pohon buluh, tema bagi syair pohon buluh ialah kepentingan perpaduan dalam sesebuah negara. Okay, memang kita tidak dapat nafikan perpaduan kaum ini sangat penting. Persoalan pula yang terdapat dalam syair pohon buluh kita ada 5 persoalan. Okay, persoalan yang pertama, persoalan melaksanakan tugas tanpa mengira perbezaan status seseorang. Persoalan yang kedua ialah persoalan perpaduan menjadi teras kejayaan. Persoalan yang ketiga, persoalan semangat kerjasama dalam masyarakat. Persoalan yang keempat, persoalan cabaran dalam mengukuhkan hubungan persaudaraan. Dan persoalan yang kelima ialah persoalan perpaduan kukuh dapat mengelakkan anasir jahat. Iaitu 5 persoalan yang ada dalam syair pohon buluh. Okay, sekarang kita akan lihat bentuk. Kita akan lihat bentuk bagi syair ini. Okay, syair ini biasanya syair ini tergolong dalam puisi tradisional. Jadi memang bentuk terikat. Ya, dan 4 baris dalam setiap rangkap. Okay, jadi tadi kita dapat perhatikan ada 4 rangkap dan setiap rangkap kita ada 4 baris. Okay, 9 hingga 12 kata dalam setiap baris. Okay, jadi yang ini adalah suku kata. Di contohnya tinggi, rendah, dijerat pangkatnya. Jadi sini ada 10 suku kata dan yang hingga sampai ke kemuncak menara ada 11 suku kata. 4 rangkap tadi kita dapat perhatikan. 6
Okey, 4 hingga 6 patah kata dalam setiap baris. Jadi selalu dipandang, dilihat adanya. Jadi sini 4 patah perkataan. Ikatnya licin di luar, di dalam. Sini ada 6 patah kata sebaris. Rima akhir setiap rangkap terikat. Iaitu sini rima akhir ialah A, 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 A. Manakala bagi unsur bunyi. Unsur bunyi ada dua, iaitu ansonansi dan juga aliterasi. Ansonansi ialah pengulangan huruf vokal. Jadi huruf vokal kita ada A, E, I, O, U. Jadi contoh sini kita dapat lihat iaitu I tidak tiris seperti kolam. Jadi sini ada pengulangan vokal I. Maksudnya I berulang berapa kali. Sama juga mata-mata menjaga segenap pangkat. Jadi pengulangan vokal A. Jadi kita dapat perhatikan A sini adalah berulang banyak kali. Bagi aliterasi. Aliterasi ialah pengulangan huruf konsonan. Jadi sini kita ada banyaklah. Contohnya sini ada pengulangan huruf konsonan N dan juga huruf konsonan T. Jadi itu secara ringkas tentang unsur bunyi. Sekarang kita akan lihat gaya bahasa. Gaya bahasa yang ada dalam syair Form-10. Jadi contoh yang pertama ialah penggunaan simili. Simili ialah perbandingan yang menggunakan perkataan umpama seperti bagai, bak dan sebagainya. Jadi contoh yang kita dapat perhatikan ialah gelapnya di dalam seperti malam. Jadi seperti ialah penggunaan simili. Bagi penggunaan singkop. Singkop ialah singkatan sesuatu perkataan. Jadi contoh, ikat tingkatnya tak nampak alam. Tak ni sebenarnya daripada perkataan tidak. Jadi perkataan tidak itu telah disingkatkan jadi tak. Responsi. Responsi ialah pengulangan kata di tengah baris. Jadi contohnya seperti berulang di tengah-tengah. Di tengah baris. Kata ganda ialah perkataan yang digandakan. Jadi contoh yang ada di sini ialah panji-panji. Jadi itu secara ringkas tentang gaya bahasa. Kita akan lihat juga nilai dan pengajaran. Ini ialah aspek yang terakhir, iaitu nilai dan pengajaran. Nilai ialah sesuatu yang dapat dijadikan amalan ataupun nilai murni. Manakala pengajaran pula ialah sesuatu yang memberikan iktibar kepada pembaca. Jadi sini kita dapat lihat kita ada 5 nilai dan 5 pengajaran. Jadi nilai sini kita lihat nilai pertama, nilai keadilan. Jadi pengajaran ialah kita hendaklah melaksanakan tugas dengan adil. Jadi sini biasanya pengajaran kita ada kata kunci. Kata kunci iaitu kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah, dan seterusnya. Nilai yang kedua ialah nilai bertanggungjawab. Jadi pengajaran ialah kita perlulah bertanggungjawab menjaga kemakmuran negara. Nilai yang ketiga ialah nilai persaudaraan, iaitu kita mestilah menjaga dan kita hendaklah menjaga dan mengekalkan hubungan persaudaraan. Nilai yang keempat, nilai bekerjasama. Pengajaran pula ialah kita perlulah sentiasa bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara. Dan nilai yang terakhir ialah nilai bersatu padu. Pengajaran ialah kita mestilah bersatu padu mengekalkan perpaduan yang dimiliki. Jadi itu secara ringkas tentang tentang syair Form 10. Jadi cikgu akan memberikan sedikit tugasan tentang syair ini. Jadi itu saja topik PTPR kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.